Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير Allahumma rabbi tamim bi khair amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama menghadirkan diri kita di dalam kelas pengajian bahasa Arab. Mudah-mudahan usaha kita ini mendapat ganjaran yang setimpal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita kena ingat usaha kita untuk mempelajari bahasa Arab ini ialah salah satu usaha kita untuk memahami Al-Quran, untuk kita memahami hadis-hadis Nabi SAW dengan cara yang lebih baik, insya-Allah. Jadi dengan itu kita akan dapat mencapai maklumat yang lebih luas berkaitan dengan agama kita, iaitu agama Islam, yang mana kebanyakan daripada rujukan-rujukan dalam agama Islam ini kebanyakannya berbahasa Arab. Tentulah kerana apa? Kerana Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW juga ialah di dalam bahasa Arab. Oleh kerana itu sangat penting untuk kita mendalami bahasa Arab ini, ialah kerana sumber utama kita kebanyakannya dan utamanya di dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah hari ini kita akan sambung perbincangan pengajian kita pada muka surat 102. Muka surat 102. InsyaAllah seperti mana yang kita telah sebut di dalam ataupun telah kita hurai dan juga kita telah bahas di dalam pertemuan yang lalu, kita bincang berkaitan dengan lamut ta'lil. Baik, tak apalah, lamut ta'lil nanti insyaAllah kita akan terangkan. Cuma pada hari ini kita nak sambung berkaitan dengan tugasan-tugasan kita. Tugasan-tugasan kita, orang kata homework lah. Kalau kita kata homework, yang mana telah kita minta untuk sama-sama kita selesaikan pada pertemuan yang lalu, iaitu pada muka surat 102 dan juga 105. 102 dan 105. Okey, 102 dan juga 105 insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mula pada muka surat 102, iaitu Ad-Darsul Khamsin. Ar-Raqmul Awwal, Ajib 'anil As'ilatil Atiyah. Pelajaran yang ke-50, pelajaran yang ke-50, unit yang ke-17. Unit yang ke-17. Maknanya ini dia sama saja unit, sama saja unit. Cuma pelajaran sahaja yang bertukar-tukar. Unit yang ke-17 iaitu Ajib 'anil As'ilatil Atiyah. Jawab soalan-soalan yang berikut. Berdasarkan apa soalan ini diberikan? Berdasarkan daripada hiwar yang telah kita terjemahkan dan telah kita huraikan di dalam muka surat 100. Pada muka surat 100. Dia berpandukan kepada cerita yang ada pada muka surat 100. Baik, cerita ini melibatkan dua orang individu yang bernama Uthman dan juga Atif. Uthman dan juga Atif. Baik, soalan yang pertama. Soalan yang pertama, min aina Atif qadim? Min aina Atif qadim? Ma makna min aina Atif qadim?
Dari mana datangnya? Dari mana? Qadim. Qadim. Atif. Datangnya Atif. Dari mana datangnya Atif? Min aina Atif qadim? Kalau kita nak tanya dari mana kamu, kita kata macam mana? Min aina anta qadim. Min aina anti? Anti. Min aina anti? Dari mana kamu? Ataupun min aina anta kalau lelaki. Min aina anti? Daripada mana kamu? Min aina anti? Dari mana kamu? Kalau kita tanya lagi yang panjang lagi, min aina anti qadim? Min aina anti qadimah? Min aina anta qadim? Ataupun kalau dia, min aina huwa? Kalau dia. Sekarang ni Atif ialah nama. Atif ialah nama. Yang Atif ni. Ini nama. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey, sekarang ni Atif ialah nama. Kalau kita nak kata dari mana kamu datang, min aina anta? Laki, min aina anta ataupun min aina anti? Okey, baik. Sekarang ni berpandukan daripada cerita min aina Atif qadim. Jadi kita nak jawab macam mana? Atif qadim minal mal'ab. Minal mal'ab. Qadim minal mal'ab. Maknanya kita buang dia punya soalan. Kita buang soalan dia, kita sambung Atif qadim minal mal'ab. Qadim minal mal'ab. Minal mal'ab. Atif datang daripada padang. Al-mal'ab, tempat permainan. Al-mal'ab ataupun padang permainan. Atif qadim minal mal'ab. Okey, selesai satu. Maknanya daripada ayat ni kita boleh ubah. Kita boleh explore kepada ayat-ayat yang lain yang boleh kita tukar. Min aina anta, min aina anti. Kita jumpa kawan-kawan kan, kita nampak dia, min aina anti? Min aina? Minal bait contohnya kalau kita nak jawab. Ini soalan. Jawapan macam mana? Min aina anti? Minal bait. Ataupun minas suq, daripada pasar. Daripada mana? Ataupun daripada tempat kerja. Minal ma'mal, daripada tempat kerja. Kan? Minal ma'mal boleh juga. Ataupun apa-apalah daripada yang mana-mana. Kita nak kata minal qaryah. Baik. Kemudian soalan yang kedua. Man yabhasu an Uthman. Man yabhasu an Uthman. Okey, siapakah yabhas daripada perkataan bahasa. Bahasa ni kita guna juga dalam bahasa Melayu, bahas, membahas, kan, bahas. Cuma kadang-kadang bahas kita ni tidak bermakna seperti mana yang digunakan di dalam bahasa Arab. Berbahas. Okey, yabhas di sini ialah bermaksud mencari. Man yabhas, siapakah yang mencari an Uthman? Siapakah yang mencari Uthman? Ini juga boleh kita tanya ataupun kita ubah dalam perbualan kita. Man yabhasu anni, ataupun man yabhasu ka. Siapakah yang mencari kamu? Man yabhasuka, contoh. Siapakah yang mencari? Siapakah yang mencari? Man yabhasuka. Kita boleh ubah. Yabhasuka. Man yabhasu. Ya, silap. Man Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yabhasuka. Siapakah yang mencari kamu? Kalau orang tanya kan, tiba-tiba ada orang dia tengah kata kita jumpa kawan kita, tiba-tiba
Dia kata ada orang cari saya. Contohnya. Kita pun tanya dia balik. Man yabhasuka? Man yabhasuka? Yabhasu anni abi. Contoh. Yabhasu anni abi. Yabhasu anni abi. Yabhasu anni abi. Ayahku mencari aku. Mencari saya. Ayah saya mencari saya. Ataupun tabhasu anni ummi. Mak saya mencari saya. Tabhasu anni ummi. Ubah je lah. Jadi ini di antara ayat-ayat yang boleh kita ubah daripada bentuk soalan ini. Daripada bentuk soalan ataupun bentuk perbualan ataupun bentuk soalan lah yang ada di sini. Boleh kita ubah. Man yabhasu an Uthman. Sekarang ni jawapan dia apa dia? Man yabhasu an Uthman? Yabhasu Tariq. Yabhasu. Jangan yabhasu Tariq. Tariq yabhasu boleh. Tariq yabhasu an Uthman. Yabhasu an Uthman. Kita ubah ayat dia, ubah cara dia. Tariq. Sebab apa? Sebab soalan man. Kita jawab Tariq saja pun boleh dah. Man yabhasu an Uthman? Tariq. Cukup dah. Cuma dari sudut kita nak sempurnakan ayat. Tariq yabhasu an Uthman. Yabhasu an Uthman. Ustaz, Ya. Ustaz, kalau kita mula dengan fi'il boleh Okey, macam mana? Yabhasu Tariq an Uthman. Boleh juga. Boleh juga. Cuma dia jadi lambat lah. Kalau kita nak berhenti takat Tariq pun boleh. Cuma lebih sesuai kita, kalau di sini dipanggil dengan jumlah ismiyah. Lebih sesuai di sini sebab jawapan bagi man itu lebih segera. Dengan kita menggunakan Tariq. Kalau man yabhasu an Uthman, yabhasu Tariq an Uthman pun boleh. Cuma dari sudut perbualan, sesuainya kita menggunakan Tariq terus. Man yabhasu an Uthman? Tariq. Tariq yabhasu an Uthman. Baik. Kemudian yang ketiga, limadha. Limadha yabhasu Tariq an Uthman. Ini soalan kenapa. Soalan berbentuk kenapa. Kenapa yabhasu mencari. Kenapa Tariq mencari Uthman? Kalau kita nak ubah dalam perbualan kita, contohnya macam mana? Limadha tabhasu anka ummuk. Limadha tabhasu anka ummuk. Ataupun limadha yabhasul ustadhu. Limadha yabhasul mudarrisu. Okey. Azriza. Limadha? Saya ke, Ustaz? Ada. Tadi dengar ada orang bercakap. Ada orang. Oh, sorry. I mute kan. Sekarang ni kita ambil yang ni kita ambil yang ni. Kita kata sekarang ni soalannya kita nak kembangkan lagi. Kita nak kembangkan kepada ayat yang lain. Kita ambil contohnya macam mana? Limadha. Okey, limadha yabhasu. Yabhasu. Limadha yabhasu. Ataupun kita kata, kenapa kamu mencari? Limadha tabhasu. Limadha tabhasu al-bait. Limadha tabhasu baitan. Limadha tabhasu baitan. Apa maksud baitan? Rumah kan? Rumah. Limadha tabhasu baitan. Rumah apa kita kata? Baitan jadidan. Rumah baru. Kenapa kamu cari rumah baru? Contohnya. Ataupun limadha tabhasu sayyaratan jadidatan. Contoh kita boleh buat ayat daripada perkataan yabhasu limadha yabhas. Jadi limadha tabhasu sayyaratan jadidatan. Ni laki lah. Kalau perempuan, limadha tabhasina
sayyaratan jadidatan. Ataupun kita nak kata apa lagi? Limadha tabhasu, apa lagi? Limadha tabhasina al-khadrawat. Kenapa kamu mencari sayur-sayuran? Contohnya, kan kalau orang perempuan lah kan, nak masak ni. Limadha tabhasina, apa-apalah kita kata. Al-adawat al-manziliyah. Tu panjang lagi lah ceritanya. Al-adawat al-manziliyah. Alat-alat rumah. Keperluan rumah. Peliklah kalau soalan itu. Limadha kamu, kenapa kamu mencari, contohnya kita buat ayat panjang lagi. Limadha tabhasina al-adawat al-manziliyah fi hadzal yaum. Kau baru kena. Kenapa kamu mencari keperluan rumah pada hari ini? Contohnya kalau hari ini maksudnya hari bekerja. Limadha tabhasina al-adawat al-manziliyah fi hadzal yaum. Kenapa kamu mencari ataupun kamu nak membelilah tabhasina al-adawat al-manziliyah pada hari ini fi hadzal yaum. Contohnya daripada kita kembangkan daripada ayat ataupun soalan ini untuk diubah kepada bentuk perbualan. Baik. Kita padam dulu. Kita padam dulu yang ni. Mudahkan nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, okey. Jadi jawapan di sini apa dia? Limadha yabhasu Tariq an Uthman? Yabhasu Tariq an Uthman lital'ab. liyal'aba ma'ahu. Sesuaikan dengan dhamir dia. Liyal'aba ma'ahu. Liyal'aba ma'ahu. Kan? Sebab apa? Sebab Tariq ni kan. Yabhasu Tariq an Uthman. Okay, kita tulis sini ya. Yabhasu Tariq an Uthman liyal aba ma'ahu. Panjang lah. Ma'ahu contoh. Yabhasu Tariq an Uthman liyal aba ma'ahu. Liyal aba ma'ahu. Ini yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Apa kita terangkan? Kita terangkan berkaitan dengan lamut ta'lil. Ingat lagi tak lamut ta'lil? Ingat. Okey, lamut ta'lil ni dia masuk kepada apa? Fi'il. Dia masuk kepada fi'il mudhari'. Dia masuk kepada fi'il mudhari'. Lamut ta'lil. Lamut ta'lil. At-ta'lil. Okey. Ada yang masih kurang faham berkaitan dengan lamut ta'lil, saya tahu. Kan? Lamut ta'lil ini dia masuk kepada fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ingat tak? Ingat, mesti ingatnya fi'il mudhari'. Okey. Fi'il mudhari'. Kenapa saya buat macam ni? Okey, fi'il mudhari' seperti mana kita sedia maklum bahawa dari sudut susunan dia berada pada tasrif yang kedua. Dalam ni kan zahaba yazhabu, bahasa yabhasu, yang ni dalam ni kan. Apa lagi? Tanawala yatanawalu, kan? Yal'aba la'iba yal'abu. Ini merupakan fi'il mudhari'. Jadi yal'abu yazhabu itu merupakan contoh bagi fi'il mudhari'. Baik, contoh kita buat. Kita buat contoh yang pertama. Contohnya kita buat kata lamut ta'lil ialah bagi menunjukkan kerana sesuatu perbuatan ataupun sebab berlakunya sesuatu perbuatan. Macam di sini. Kenapa Tariq mencari Uthman? Yabhasu Tariq an Uthman liyadhhaba. Liyal'aba ma'ahu. Liyal'aba ma'ahu. Berlakunya perbuatan mencari ini, berlakunya perbuatan mencari ini ialah kerana Tariq hendak bermain dengan Uthman. Tariq mengajak Uthman untuk bermain dengan dia. Liyal'aba ma'ahu ay ma'a Tariq.
Jadi ini punca ataupun kegunaan dipanggil dengan lamut ta'lil. Cuma selepas lamut ta'lil mestilah fi'il mudhari' itu dibariskan dengan fathah. Walaupun asalnya berbaris dhammah, tetapi bila mana masuknya lamut ta'lil ini, maka hendaklah dibariskan dengan fathah. Tukar baris dia. Sesuaikan. Punca ataupun sebab, tak apalah, nanti kita akan belajar berkenaan dengan kegunaan ataupun kenapakah dibariskan dengan fathah ini. Nanti kita akan belajar berkaitan dengan nasab. Bila nasab, maka hendaklah difathahkan. Baik, tak apalah yang tu nanti kemudian akan datang nanti. Walaupun pada pertemuan yang lalu saya dah terangkan, cuma mungkin kalau saya terangkan dia akan menjadi bebanan ataupun kesukaran bagi mereka yang baru. Sebab tu jadi payah. Cuma sekarang ni kita kena faham ialah berkaitan dengan lam ta'lil. Seperti mana yang saya sebut dalam pertemuan-pertemuan sebelum ni, lam ni banyak guna. Dia ada lam al-ikhtisas, dia ada lam bermakna al-milik. Macam lam dengan makna milik. Lam dengan makna milik ni dia tak masuk pada fi'il. Lam bermakna milik. Lam ni dia boleh jadi makna milik. Contohnya as-sayyaratu liman lil ustaz, lil mudarris. Liman hadhihi al-kitab. Al-kitabu lil ustaz. Ataupun liman hadhihi as-sayyarah. As-sayyaratu lil ustaz. Lil ustaz. Kata siapa ni? Kata ustaz. As-sayyaratu li sadiqi. Kereta ini kereta kawan saya. Li sadiqi. Li sadiqi. Contohnya macam orang tengok kita bawa kereta baru. Liman hadhihi sayyarah? Kereta siapa ni? Kita berkata li sadiqi ataupun li akhi, bagi saudara saya ataupun adik saya contohnya. Maka kita pun boleh sebut ataupun kita gunakan lam ini dengan makna at-tamlik, dengan makna milik. Dia berbeza dengan lam di sini, dengan lamut ta'lil. Baik. Jelas ada di sini ataupun kurang faham lagi berkaitan dengan maksud penggunaan lam ni? InsyaAllah faham, Ustaz. InsyaAllah faham ya. Yang baru-baru faham. Puan Hamizah, lama tak nampak. Jauh orang Ipoh tak nampak. Orang Ipoh. Orang Ipoh. Tak apalah, orang Ipoh okey. Harap-harap boleh orang kata boleh catch up lah dengan apa yang kita bincang, yang kita sebut pada hari ni. Sebab ini penggunaan lam ni kita dah pergi jauh sikit. Tak apalah, yang penting kita konsisten insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, akan sampai satu masa segala maklumat yang ada pada kita ni akan tersusun. Segala maklumat yang ada pada kita ni akan tersusun balik bila mana kita belajar nahwu nanti. Ini saya sebut secara umum supaya tuan-tuan dan puan nanti akan dapat memahami dari sudut maksud penggunaan ataupun cara penggunaan secara umum dulu. Nanti bila mana kita masuk dalam ilmu nahwu, kita akan belajar balik. Belajar daripada rafa', nasab, khafat, jazam, kemudian kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha dan sebagainya. Semua itu akan dibahaskan di dalam pelajaran nahwu. Yang ni pelajaran bahasa Arab dulu. Saya akan sebut secara umum. Ustaz? Ya. Okey, lamul ta'lil tu dia attach, dia bersantum dengan fi'il mudhari' kan? Kalau yang milik tu dia attach dengan isim semata lah kan? Dia boleh masuk pada isim, dia boleh masuk pada dhamir lah. Oh, dan dia tu dipanggil, lam tu dipanggil apa Ustaz? Yang milik tu? Lam jar, huruf jar. Jar. Oh, okey. Huruf jar. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, lam ta'lil dia panggil lam ta'lil, dia tak panggil lamul jar. Sebab jar ni dia tak masuk kepada isim. Dia masuk pada fi'il. Jadi bila masuk pada fi'il, maka dia mengubah fi'il tersebut. Fi'il mudhari' ni dia mengubah kepada, dia jadi membentuk kepada baris sesuai dengan lam ta'lil.
Jadi insya-Allah nanti penerangan yang lebih mendalam kita akan belajar di dalam kelas nahwu insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu dari sudut jawapannya. Kemudian yang nombor 4. Yang nombor 4, hal yadhhab Uthman ila al-mal'ab. Hal yadhhab Uthman ila al-mal'ab. Naam. Naam atau la? Naam. Anjay. Ilal al-mal'ab. Okey, apa dia? Naam huwa ilal mal'ab. Naam. Yadhhab Uthman. Ilal mal'ab. Ilal mal'ab. Okey, jawapannya na'am ataupun la sahaja apabila soalan dengan menggunakan hal. Jadi jawapan di sini na'am. Na'am yadhhabu Uthman ilal mal'ab. Jadi daripada perkataan hal yadhhab ni juga boleh kita olah kepada bentuk lain. Kita ubah dalam perbualan kita. Kita boleh ubah hal tadhhabina ma'ah. Apabila ada ataupun hal tadhhabina ma'i, kamu nak pergi bersama saya tak? Tadhhabina hal tadhhabina ma'i. Ini perempuan kan? Hal tadhhabina ma'i. Contohnya kita ajak kawan kita pergi kelas duha. Kan? Sembang. Akhirnya kita kata, hal tadhhabina ma'i? Kamu nak pergi dengan saya tak? Hal tadhhabina ma'i? Kamu nak pergi dengan saya tak? Kalau kita nak panjang lagi, panjanglah. Hal tadhhabina ma'i ila al-masjid? Hal tadhhabina ma'i ila al-masjid? Ila al-masjid. Untuk apa? Untuk semayang zuhur. Contoh, li salatiz zuhur. Kan boleh ayat panjang dah tu. Li salatiz zuhur. Ataupun hal tadhhabina ma'i ila al-walimah? Kamu nak pergi kenduri dengan saya ke? Hal tadhhabina ma'i ila al-walimah? Kan kita biasakan sebut kan? Walimatul urus kan? Ila al-walimah kita panggil. Al-walimah kenduri kahwin. Al-walimah dipanggil dengan kenduri kahwin. Ila al-walimah. Hal tadhhabina ma'i ila al-walimah? Contohnya kita macam tu kan? Urus apa Ustaz? Walimatul urus. Urus maksudnya apa? Urus ni pengantin. Oh, pengantin. Oh, okey. Walimatul ursi, walimatul urs. Ada panggil. Kenduri kahwin lah. Al-urus. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita gunakan. Daripada ayat ni, hal yadhhabu Uthman ila al-mal'ab? Hal tadhhabina ma'i? Daripada kataan hal yadhhab juga. Boleh kita gunakan ataupun kita olah menjadi ayat yang lain dalam hiwar kita. Jadi yang ini kita jawab, hal yadhhabu Uthman ila al-mal'ab? Na'am, yadhhabu Uthman ila al-mal'ab. Okey, baik, selesai. Nombor 5, ila aina yadhhabu Atif? Ila aina yadhhabu Atif? Ila aina bermakna ke mana? Ila aina ke mana? Ila ke aina mana? Ke mana yadhhab pergi, Atif pergi. Okey. Ke mana? Jawapannya macam mana? Berpandukan pada buku. Yadhhabu Atif ila al-mat'am. Yadhhabu Atif ila al-mat'am. Maknanya kita padam ila aina, kita tulis yadhhabu Atif ila al-mat'am. Ila al-mat'am. Ila al-mat'am. Yadhhabu Atif ila al-mat'am. Yang ni pun boleh kita ubah. Yadhhabu ni dhamir huwa kan? Kalau kita nak tanya orang, ila aina tadhhabina? Kamu nak pergi mana? Ila aina tadhhabin? Ila aina tadhhabina? Ila aina tadhhabina? Kamu nak pergi mana? Ni banyak ni kita boleh buat ni perbualan kita harian ni. Ila aina tadhhabina? Min aina tadhhabina? Hal tadhhabina ma'i? Ini perkataan tadhhabin semua. Ila aina tadhhabin? Ke mana kamu nak pergi? Kan? Boleh kita ubah kepada
olahan kepada hiwar harian kita banyak. Kalau kita nak tanya anak kita, ila aina tadhhab? Ila aina tadhhab ya walad? Ila aina tadhhab ya habibi? Contohnya kita nak tanya suami kita kan. Ila aina tadhhab ya habibi? Ke mana kamu nak pergi? Okay, ila aina tadhhab ya habibi? Ila aina tadhhabina ya habibati? Contoh kan, suami tanya pada isteri dia. Ila aina tadhhabina ya habibati? Contoh. Kalau nak guna ayat macam itulah. Baik, jadi ini cara penggunaan ataupun olahan daripada ayat ila aina yadhhabu atif untuk kita olah menjadi dalam hiwar kita. Baik. Ni sekali lagi tanya. Soalan yang keenam, limadza yadhhabu atif ila al-mat'am? Limadza yadhhabu atif ila al-mat'am? Ni bila tanya la limadza, maka di sana dia akan ada berkaitan dengan penggunaan la mutta'lil ni. La mutta'lil. Dia tanya kenapa? Kenapa ni apa dia? Kenapa bagi berlakunya sesuatu perbuatan? Limadza yadhhab? Kan? Kenapa atif pergi? Bila atif pergi maknanya dia tanya tentang perbuatan. Bila tanya tentang perbuatan, maka kita akan terbayang la mutta'lil. La mutta'lil. Kenapa? Limadza yadhhabu atif ila al-mat'am? Apa jawapan dia? Liyatanawalal qada. Mat'am liyatanawal wada. Liyatanawalal qada. Atif ila al-mat'am. Liyatanawala. Liyatanawal. Okey, kita ambil ayat ni, kemudian kita tambah liyatanawalal. Apa dia? Al-ghada. Al-ghada. Apa? Makan tengah hari. Al-ghada. Lunch. Limadza tadhhab? Limadza? Kita ubahkan. Limadza tadhhabina ila suq? Limadza tadhhabina ila al-masjid? Limadza tadhhabina ila apa-apalah. Limadza. Bila tanya limadza, maka kita kena bayangkan adanya la mutta'lil. Limadza tadhhabina ila al-mat'am? Li'atanawal al-ghada. Kenapa kamu pergi ke restoran? Li'atanawal al-ghada. Nak makan tengah hari. Ataupun biasanya kita ubah. Kita tak sebut pun dhamir kalau perbualan lah kan. Limadza tadhhabina ila al-mat'am? Kita biasanya akan sebut lil ghada. Itu saja. Lil ghada. Bila lil ghada ni maknanya kita kata untuk makan tengah hari. Untuk makan tengah hari sahaja. Itu saja yang kita sebut. Cuma bila kita sebut lil ghada'i dah, dia tak boleh lil ghada'ah. Sebab apa? Dia bukan la mutta'lil di situ. Walaupun makna ta'lil, tapi dia bila masuk pada isim, dia tak jadi ghada'ah, dia tak mengubah. Sebab apa? Kalau masuk pada fi'il, dia mesti kena ada benda yang mengubah, yang menyesuaikan kedudukan dia. Dia kena ada, orang kata kalau dalam ilmu ni dia kena ada satu adapter, penggabung dia. Penggabung dia di sini, dia ada benda yang tersembunyi. Macam ni kan, liyal la'aba ni, dia ada an di sini. Dia ada an sebenarnya. Cuma di sini kadang-kadang kita boleh sebut, kadang-kadang ataupun kita sembunyikan ataupun kita zahirkan, tak ada masalah. Baik, yang ni kita tak cerita panjang lah, nanti insya-Allah akan datang nanti bila kita masuk dalam bab dia yang sesuai. Sekarang ni kita ambil la mutta'lil masuk kepada fi'il. Senang. Tak di situ. Okey, sekarang ni kita kata liyatana walal ghada. Kan? Limadza yadhhab 'atif ila al-mat'am liyatana walal ghada. Yadhhab 'atif ila al-mat'am liyatana walal ghada. Baik. Kemudian aina dia kata apa? Aina tatanawalul ghada. Di manakah kamu makan tengah hari? Aina tatanawalul ghada. Ini soalan umum. Atanawalu. Atanawalul ghada fil mat'am fi baiti. Atanawalul ghada fil mana? Fil baiti ke mat'am? Baiti. Fil bait. Kalau kata fi baiti dia tak boleh ada alif lam. Fi baiti. Fi baiti. Kalau kata rumah saya,
Tak ada kata alif lam. Tak boleh. Fil baiti tak boleh. Jadi kena fi baiti. Alif lam dia tak boleh masuk dengan ya mutakallim. Ya ataupun ya mutakallim tak boleh. Tak boleh masuk. Dia kena sebut fi baiti ataupun kita kata di rumah fil bait. Ataupun dalam bahasa yang lain dia panggil dengan al-manzil. Fil manzil. Al-manzil makna rumah juga. Aina tatanawul ghada fil manzil. Ataupun fi maskan, fil maskan pun ada juga penggunaan macam tu, tempat tinggal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini sebagai satu olahan daripada soalan ini. Kita tak maulah sekadar kita menjawab ni, tapi kita nak mengolah menjadi ayat yang boleh kita gunakan di dalam perbualan harian kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terus. Kemudian yang nombor 2, yang bawah ni. Saya nak padam dulu yang bawah ni. Untuk kita jalankan ataupun kita buat jawapan daripada di sini. Kita jalankan haiwan sikit. Okey, silakan. Siapa yang nak mula? Ana qadim minal masjid. Kita haiwan di sini, kemudian yang di sini kena sambung. Siapa yang ada di sini kena sambung. Boleh? Okey, insya-Allah. Okey, Puan Hamizah boleh ke? Puan Hamizah? Ustaz, saya dengar sebab lama dah tinggal. Dah mau tinggal tak apa, boleh sambung, boleh baca yang ni. Ada buku tak? Tak ada. Oh, tak ada buku. Okey, tak apa. Okey, kita start dengan Cikgu Azriza. Silakan. Ana qadim. Ana qadim minal masjid. Ana qadim minal masjid. Okey, terus. Wa min aina anta qadim? Okey. Kak Jamaliah jawab. Ana qadim minal dukan. Ni ada ni ayat ni. Guna ayat ni dulu. Oh, anak yang mana? Yang ayat ni nombor yang apa? Yang ta tu. Oh, okey. Guna situ dulu. Ana qadim minal maktabah. Minal maktabah. Okey. Terus soalan. Wa min aina anti qadim? Anti qadimah, kena jawab tu. Ana qadimah. Wa min aina anti qadim? Okey, wa min aina anti qadimah. Contohlah kan. Sesuaikan. Okey. Puan Meliah, silakan jawab. Ana qadim min fasli. Min al-fasli. Okey, terus. Wa min aina anti qadimah. Okey. Kita qadimah belakang sebab semua ni perempuan semua dalam ni. Okey, terus. Puan Nursiah jawab. Bawah, sambung. Tu kosong itu bawah tu. Ana qadimun minal suq. Ana qadimah minas suq. Ana qadimah minal suq. Wa min aina anti qadimah? Okey, wa min aina anti qadimah? Puan Rusmawati. Jawab. Ana qadimah minal makmal. Minal makmal. Wa min aina anti qadim? Wa min aina anti qadimah? Okey. Iku Aziza. Silakan. Ana qadima minal hadiqah. Minal hadiqah. Okey. Terus. Wa min aina anti qadimah? Wa min aina anti qadimah? Okey. Cikgu Azriza, jawab soalan baru, jawapan baru. Siapa saya lagi? Ana qadimah minal fasli. Minal fasli. Dah sebut fasli dah sebut. Jawapan lain pula. Okey, dah Ustaz tak sedia. Okey. Ana qadimah minal mat'am. Minal mat'am. Wa min aina anti qadimah? Okey. Min aina anti qadimah? Kak Jamaliah, silakan. Ana qadimah minal idarah.
pejabat. Okey. Baik. Wa min aina anti qadimah? Min aina anti qadimah? Ya, tafadhali. Puan Malia. Ana min kan. Ana qadimah. Tanya semula ke? Jawab boleh. Min aina anti qadimah? Okey, tu jawapan dah. Kak Jamalia ada soal tadi, jawablah. Jawab. Ana qadimah min dukan. Ana qadimah min dukan. Okey. Habis dah? Tak mau tanya dah? Ustaz, kalau kita nak tanya tu, kita kata wa anti saja boleh tak? Ana qadimah min dukan. Boleh juga. Wa anti, tapi kena sesuaikanlah dengan mesti maksud kita bila kita kata wa anti bermakna kita juga tanya dia datang daripada mana. Pun boleh juga. Contohnya kita tanya orang kan, orang tanya kita kaifa haluki, alhamdulillah bi khair, wa anti, maknanya apa maksud wa anti? Kita juga tanya tentang khabar dia. Wa anti, bagaimana kamu, pun boleh juga. Berdasarkan sesuai dengan soalan yang dia tanya kita. Tapi kalau kita nak tanya yang lain, kena guna ayat lain lah. Contohnya ana qadimah minal fasli. Wa min aina dia tanya kita. Wa min aina anti qadim? Wa min aina anti qadimah? Ana qadimah minal fasli. Wa anti? Kamu macam mana? Kamu mana maksud apa dah? Kamu datang di mana? Ana dia pun jawab ana aidan minal fasli, contohnya kan. Ana aidan minal fasli, saya juga daripada kelas. Kalau samalah kan. Jadi itu cara untuk ringkaskan dari sudut perbualan. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada yang syukran lil musyarakah kerana perkongsian, kerana berkongsi dengan cara untuk perbualan kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Yang ni kita dah buat hiwar, tak apalah, kita langkau, kita ambil yang ni. Kita ambil muka surat 105. Muka surat 105. Allah silakan. Muka surat 105. Okey, baik. Ratib al-kalimat, yang ni kan. Ratib nombor 4 ni. Ratib al-kalimat. Ratib al-kalimat. Ni ratib al-kalimat al-atiyah litasbah jumlatan mufidah. Ratib al-kalimat litasbah jumlatan mufidah. Susun kalimat-kalimat al-atiyah litasbah, ni lam ta'lil juga. Kenapa kita susun? Supaya ia menjadi satu ayat. Jumlatan mufidah. Supaya dia menjadi satu ayat, itu tujuan kita. Tujuan kita menyusun. Baik. Sekarang ni dia bagi nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1 tu tak jelas tu. Yang ni al-mal'ab. Al-mal'ab. Ini al-mal'ab. Al-mal'ab. Okey. Min qadim atif. Okey. Mangku kita, silakan. Okey, saya cuba. Okay, Min qadimun atif al-mal'ab. Betul ke? Atif. Min al-mal'ab maksud apa dia? Al-mal'ab padang. Padang. Min? Min di mana? Min dari. Dari mana? Min dari. Dari mana atif datang? Min bermaksud dari, daripada. Bukan mana tak ada. Kalau mana, aina. Kalau min dari ataupun dari. Datang, atif, nama orang, al-ma'ab. Okey, sekarang ni kalau cuba susun dalam bahasa Melayu. Kita kata apa yang ni? Atif datang dari padang.
Okey, macam mana nak kalau nak susun dalam bahasa Arab? Atif qadimun min al-ma'ab. Betul. Atif qadim Qadim ah, min al-ma'ab. min al-mal'ab. Min al-ma'ab. Okey. Susunan ayat. Atif dulu lah. Kena atif dulu. Atif qadimun min al-mal'ab. Okey. Qadimun. Yang kedua, al-qurrah. Al-qurrah. Okey, Cikgu Azriza. Al-qurrah yabhasu an tariq. Okey, apa maksud? Yabhasu. Okey, silakan terus. Apa Ustaz? Terus. Yabhasu tariq an qurrah. Betul tak Ustaz? Al-qurrah. An qurrah, ya. Yabhasu tariq anil qurrah. An qurrah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Syukran laki. Anil qurrah. Alhamdulillah. An qurrah. Okey, yang terakhir atanawalu. Ini atanawalu atanawalu. Dia ada perkataan atanawalu al-mat'am fi al-ada. Okey, silakan. Siapa nak buat? Atanawalu ghada fil mat'am. Atanawal ghada fil al-mat'am. Alhamdulillah. Syukran laki. Atanawal ghada fil mat'am. Okey. Mana di sini ni kita tengoklah. Kita faham dari sudut satu-satu kalimat. Yang ni satu, yang ni satu, yang ni satu. Okey, kita cuba susun. Bila kita cuba susun dengan bahasa Melayu dulu. Kita cuba tengok. Atanawalu mengambil. Al-ghada makan tengah hari. Al-mat'am restoran. Fi pada. Okey, kita pun cuba. Saya mengambil al-ghada makan tengah hari fi di al-mat'am kedai makan ataupun restoran. Jadi atanawal ghada fil al-mat'am. Baik, alhamdulillah selesai. Jadi tuan-tuan dan puan, kemudian yang bawah ni lah tinggal. Sil baina ibarat al-majmu'ah wa ma yunasibuha min ibarat al-majmu'ah ba. Al-majmu'ah ba. Baik. Yang ni ana zahibun ilal mat'am. Okey, apa jawapan dia? Li'atanawwalul ghada. Li'atanawala. Wala. Boleh lagi. Tak dapat lagi zuk Arabi. Bahasa Arab tu kena ada. Kena biasa kan. Bila li'ata masuk pada fi'il je, li'atanawala ghada. Okey, yang kedua, ana zahibun ila liusalliya Zuhra. Zuhra Ustaz. Zuhra. Az-Zahra, kalau Zahra belakang. Zuhra. Az-Zuhra. Liusalliya Zuhra. Az-Zuhra. Kalau Zahar, kalau baris atas belakang. Liusalliya Az-Zahra tak kena. Az-Zahr fi zahri. Fi zahar belakang. Okey. Kemudian yang ketiga, ana zahibun ilal mal'ab li'alab li'alab al-qurrah. li'alab al-qurrah. Ana zahibun ilal mal'abi li'alab al-qurrah. Okey. Ashtariya al-qalam. Zahibul ilal maqsad. Ashtariya al-qalam. Ashtariya al-qalam. Ashtariya. Ashtariya. Kan? Asalnya ashtari nashtariat. Jadi bila mana masuk Islam, dia kena bariskan balik, iaitu kita buh fathah di atas dia. Li ashtariya al-qalam. Jadi ini ialah kita punya ulang kaji dan juga pelajaran untuk hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, saya kena tangguh dulu kelas untuk hari ini. InsyaAllah kita akan cuba masuk ataupun kita bertemu lagi dalam kelas yang akan datang pada muka surat 106, yang mana tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita akan muka surat 106 ni kita akan terjemahkan ataupun kita akan baca satu kisah
yang berlaku, iaitu tajuknya Aina Ahmad. Tajuknya Aina Ahmad. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang, maknanya tajuk ni seolah-olah dia nak himpunkan semua yang telah kita pelajari di dalam kisim yang ketiga, Al-Qismus Tsalis yang kita pelajari dulu. InsyaAllah dia akan gabungkan semua di dalam ini. Jadi insyaAllah dalam tajuk ni kita akan terjemah, kita akan ulang kaji balik, kita akan tengoklah balik semua pelajaran-pelajaran kita pada pertemuan dalam kisim yang ketiga, bahagian yang ketiga yang kita bertemu dalam sebelum-sebelum ni lah. Untuk lebih kurang dalam dah 20 sesi kelas kita ni, insyaAllah kita akan cuba hurai dalam tajuk yang muka surat 106 ni insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar ni dulu untuk kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita bertemu dalam kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz.